Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak buat sesi perbincangan soalan uji diri muka surat 132 bagi soalan penyelesaian masalah dalam wang. Okey, untuk matematik KSSR tahun 4. Okey, sebelum tu anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 132 ya. Baiklah, kita tengok soalan uji diri. Soalan yang pertama, dia kata kutipan sumbangan kebajikan sebanyak RM85,475.80 diagihkan kepada 3 buah rumah kebajikan. Rumah anak yatim Fikrah dan Cahaya masing-masing menerima RM25,630 dan RM19,570.50. Selebihnya diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Berapakah jumlah wang yang diterima oleh rumah kebajikan Fikrah dan Cahaya? Okey, yang ditanya di sini soalan A adalah jumlah wang yang diterima oleh rumah Fikrah dan Cahaya. Okey, jadi dekat sini kita tahu rumah Fikrah diterima RM25,630 dan rumah anak yatim Cahaya diterima RM19,570.50. Dan soalan A tu dia nak tahu jumlah wang. Jumlah ni bermaksud tambah. So kita perlu tambah dua nilai tersebut. Okey, kita cari jawapan A. So RM 2563 sifar. Okey, ditambah dengan RM. Okey, dekat sini ada sen Bila ada sen maksudnya nombor nilai yang tadi tu kita kena letak titik dan kita kena letak sifar-sifar lah. Sebab nilai ni dia tak ada sen. So kita letak sen sebab yang kedua ni dia ada sen. Okey, jadi kita susun letak titik dulu. Kita letak 50 sen dekat sini. Jadi nilai dia sifar 7591. Okey, so kita garis. Okey, kita gariskan. So kita tambah. Kita tambah. Jadi nilai dia, okey, yang pertama ni sifar tambah sifar-sifar, sifar tambah 55, sifar tambah sifar-sifar, 3 tambah 7 10, 1 naik atas, 1 tambah 6 7, 7 tambah 5 12. Okey, 1 tambah 9 dulu nak senang, jadi 10. 10 tambah 5 15. Kita cukupkan 10 lebih senang. Okey, so 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. RM jangan lupa. Jadi nilainya adalah RM45,200.50. Itu adalah jawapan bagi soalan A. Okey, soalan B pula dia tanya hitung sumbangan yang diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Okey, kita gariskan dia nak sumbangan yang diterima oleh rumah kebajikan warga emas. Kita gariskan. Dan di sini kalau kita tengok soalan dia kata selebihnya diterima oleh rumah kebajikan warga emas. So kita kena cari yang selebihnya ni. Dan kita tahu jumlah kutipan sumbangan kebajikan yang dikutip adalah RM85,475.80. Diagihkan kepada 3 buah rumah. Ni rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, rumah warga emas. Kita tak tahu. So kita dah jumlahkan tadi dua rumah kebajikan yang pertama dan kedua. Nak cari yang warga emas ni kita kena tolak lah. Kita kena tolak. Okey, B. Kita ambil jumlah wang dia RM 85,475.80 sen. So kita tolak dengan jumlah yang kita dah jumlahkan tadilah. Ni rumah kebajikan pertama dengan kedua. Jumlah dia yang ni. Jadi nilai dia kita letak titik dulu supaya kita tak salah susun. Okey, kita letak sifar 2 5 4 RM. Jadi RM45,200.50. Okey, so kita gariskan.
Okey, kalau anak-anak tolonglah bila garis guna pembaris. Cikgu ni guna pen digital. Okey, so kita tolak sifar 8 tolak 5, 3 titik. Okey, 5 tolak sifar 5, 7 tolak sifar 7, 4 tolak 2, 2, 5 tolak 5 sifar, 8 tolak 4, 4 RM. Okey, jadi nilai dia adalah RM40,275.30 Okey, kita teruskan dengan soalan kedua. Bapa Zaidi mempunyai RM34,807.12 dalam akaun banknya. Okey, kita gariskan duit yang dia ada dalam akaun dia. Okey, sebulan kemudian beliau mengeluarkan RM20,000. Okey, kita gariskan mengeluarkan RM20,000 untuk mengusahakan kebun durian dan mangga. Selepas suatu tempoh, wang hasil tanamannya sebanyak RM13,047.80 disimpan. Kira baki terkini akaunnya. Okey, kalau kita tengok kat sini, mula-mula duit dia ada RM34,000 ni. Okey, RM807.12. Lepas tu dikeluarkan RM20,000, bermaksud duit dia semakin berkurang. Jadi kat situ kita kena tolak. Selepas kita tolak, yang ini pula dia simpan. Bila dia simpan, maknanya duit dia bertambah pula. Jadi operasi yang kita gunakan ada dua, iaitu tolak dan tambah. Okey, so kita tolak dahulu. Kita salin RM 34,807 12. Ni titik. Kita tolak dahulu RM20,000. Okey, RM20,000 ni dia tak ada titik. Jadi kita kena letak titik lah sebab sini ada titik kan. Kita kena letak titik dulu. Baru boleh letak RM20,000. Okey, so kita gariskan. Okey, so kita tolak. Dia tolak sifar 2. Yang ini 1. Yang ini titik. Ni 7. Ni sifar. Ini 8. 4 tolak sifar 4. 3 tolak 2, 1. Okey, selepas kita tolak, kita kena buat apa pula tadi? Kita kena tambah. Okey, kita salin balik. Kita salin balik jawapannya. RM 148 sifar 7 12 sini kita tambah dengan duit yang dia simpan tadi. Yang ni RM13,047 ni. RM13,000 kita letak sen dulu, 80 sen. So 7 4 sifar 3 1. Okey, kita tambahkan. Okey, so kita tambah 2 tambah sifar 2. Ni 1 tambah 8 9. 7 tambah 7 14. 1 naik atas. 1 tambah 4 5. 8 tambah sifar 8. 4 tambah 3 7. 1 tambah 1 2. Okey, so jawapannya adalah RM27,854.92. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Soalan 3. Gambar menunjukkan harga sebuah motosikal. Okey, kalau kita tengok harga dia, motosikal ni RM6,506.98. Okey, syarikat pengangkutan Mahsuri Jaya membeli 9 buah motosikal untuk keperluan perniagaannya. Okey, kita gariskan. Dia beli sebanyak 9 buah motosikal. Berapakah harga 9 buah motosikal itu? Sekarang ni gambar ni menunjukkan harga sebuah. Syarikat beli 9. Jadi bila diberi harga 1 sebuah dan ditanya pula untuk harga 9, nilai yang banyak, maka kita perlu guna operasi darab. Okey, kita ambil nilai motor tu. Harga sebuah dia RM6,506.98 darab dengan 9. Okey, kita gariskan. Okey, so kita darab 8 darab 9 berapa? 72. Okey, 9 darab 9 81. 81 tambah 7 88.
9 darab 6, 54. 54 tambah 8. Berapa? Kita akan dapat 62. So, 2 di sini, 6 naik atas. 9 darab sifar, sifar. So, tambah 6 dapat 6 lah. 9 darab 5, 45. 9 darab 6, 54 tambah 4. Jadi 58. So, kita letak RM. Titik ni kita kena kira. Kalau sini ada 2 tempat perpuluhan. 1, 2. Yang ni pun kita kena kira. 1, 2. So, letak titik di sini. Okey, barulah kita gariskan. Okey. So, jawapan dia RM58,562.82 untuk 9 buah motosikal. Okey, kita teruskan dengan soalan 4. 20 tahun yang lalu, Ibu Langkanau membeli rantai emas dengan harga RM2,125. Okey, kita gariskan harga rantai emas. Rantai itu sekarang telah meningkat sebanyak 5 kali daripada harga asalnya. Harga asal ni yang ni lah. Hitung harga rantai itu sekarang. Okey, bila meningkat bermaksud harganya makin bertambah. Okey, bertambah 5 kali ganda daripada harga asal. Takkan kita nak tambah 5 kali RM2,125 ni. Jadi untuk memudahkan kita darab 5 sahaja. Okey. Jadi kita tulis harga asal rantai tu dulu. RM2,125. Okey. Darab 5. Okey. So kita darab 5 darab 5. 25. 5 darab 2, 10 tambah 2, 12. 5 darab 1, 5 tambah 1, 6. 5 darab 2, 10. 10 ni tak payah naik atas lah. Jadi tulis kat sini. So, RM ni turun. Ni tak ada titik jadi tak payah letak lah. So, jawapannya adalah RM10,625. Okey. Okey, teruskan dengan soalan 5. Gaji tahunan Puan Kumari berjumlah RM85,675.80. Okey, ini gaji tahunan Okey, gaji bulanannya. Hitung gaji bulanan Puan Kumari. Dia tanya gaji bulanan. Dan kita kena tahu kalau tahunan ni bermaksud 12 bulan lah. Dalam tempoh 12 bulan Puan Kumari dapat gaji dia RM85,675.80. So, bila dia tanya gaji bulanan ni, maksudnya dia tanya gaji untuk 1 bulan. Diberi 12 bulan, dia tanya 1 bulan. Maksudnya kena guna operasi apa? Mestilah operasi bahagi. Okey, so kita bahagi. Kita salin dahulu gaji Puan Kumari RM85,675.80 bahagi dengan 12 bulan. Okey, kali ni awak kena ingat CP12 lah. Kita kena ingat CP12. Kalau tak ingat, awak kena buat sifir. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120. Sampai yang ke 10 cukup. Okey, so kita tandakan dia yang ke berapa. Tak, baru senang kita nak selesaikan. Okey, dah selesai. Okey, sekarang kita tengok. Kita ambil 8 tak boleh. Kita terus ambil 2 digit. 85. So, 85 kita tengok dekat sini. Kita ambil yang ni 84. Sebab yang ni dah lebih. So, 84 ni adalah yang ke-7. Okey. So, kita letak 7 di sini. 84 ni kita letak di sini. Okey, kita tolak. Dapat baki 1 lah. So, kita turun pula 6. Sekarang dia jadi nombor 16. So, bila 16, kita carilah ada tak 16. 16 tak ada, jadi kurang dari 16. So, kita ambil 12 yang ke 1 ni. Kan? So, kita letak 1 di sini. 12 di sini. Kita tolak, kita akan dapat 4. 1 tolak 1 sifar. Tak payah tulis. So, kita turun pula 7. Kita cari 47. Mana 47?
Okey, tak ada 47, kita ambil kurang dari 47, kita ambil 36 yang ketiga. 46, 46 pula, 36. Tolak. So, dia baki ni 1, sini 1. Turun 5 ni. 115 pula kita kena cari. 115 tak ada, kita ambil 108 lah yang ke-9. Okey, tengok 108. Kita tolak. Ini kena pinjam. Sebab 5 tolak 8 tak boleh. So, 15 tolak 8 jadi 7. Yang ni habis. So, kita turun pula 8. Jadi 78. Ni titik naik Okey, 78 kita tengok tak ada kat sini. Kita ambil 72 yang ke-6. 72. Jadi ada baki 8 tolak 2, 6. Turun pula sifar. 60 ada yang ke-5. Betul tak? Ni 60. So, kita tulis 5. So, 60. Dah tak muat dah. Okey. So, jawapan dia adalah RM7,139.65. Okey? Okey. So, kita tengok pula soalan nombor 6. Syarikat Bintang Emas memperuntukkan RM87,750 untuk program tuition harapan. Wang itu, kita gariskan dulu yang ni. Okey, wang itu diagihkan sama banyak. Nampak tak ni? Ada perkataan sama banyak kepada 13 buah sekolah menengah. Berapakah wang yang diterima oleh 3 buah sekolah? Dia ada 2 operasi lah kat situ. Yang pertama, mula-mula dia agihkan sama banyak. 13 buah sekolah. Maksudnya kita boleh bahagi. Untuk cari 1 buah sekolah dapat berapa. Lepas tu, kita perlu darab dengan 3 ni. Sebab nak cari jumlah untuk 3 buah sekolah. Okey? Okey. Kita selesaikan dahulu yang pertama. Yang pertama tadi kena bahagi. So, RM 8775 sifar bahagi dengan 13. Awak kena buat 13 lah. Sifar 13. Ingat sifar 13. Kalau tak ingat, kita buat dulu sifar 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lepas tu kita buat sifar 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 20, 7, 20, 15, 18, 18, 21, 24 tertinggal. Betul pun. 24, 27, 30. Tertinggal dah cikgu tersasul. Okey. So, seterusnya kita gabungkan. Kita gabungkan nilai dia. Okey, yang ni jadi 13, yang ni jadi 26, yang ni 39. 4 dengan 1 ni kita tambah jadi 52. 5 tambah 1, 6 jadi 65. 6 tambah 1, 7 jadi 78. 7 tambah 2, 9 jadi 91. 8 tambah 2, 10 jadi 104. 9 tambah 2, 11 jadi 117. 10 tambah 3 jadi 13, jadi 130. Dah dapat dah sifar dia kan. Okey, so kita tengok. Kita cari dahulu 8 tak boleh, kita cari 87. Ada tak 87? Bila tak ada, kita ambil kurang dari 87, 78 yang ke-6. 78 yang ke-6. Okey, so dapat. Ni kena pinjam lah. So jadi 9. So turun 7. Okey, kita cari pula 97. 97 tak ada, kita ambil 91 yang ke-7. 91 yang ke-7. Okey, so baki dia 6. Turun pula 5. 65 ada. Yang ke-5. 65 yang ke-5. Okey, so sifar ni kita turun.
Jadi jawapannya bahagi RM6,750. Okey. Barulah kita cari 3 buah sekolah. Bila nak cari 3 buah sekolah kena darab. 6,750 darab 3. Okey, so yang ini dapat 15. Ini sifar, 5 darab 3, 15. 3 darab 7, 21 tambah 1, 22. 3 darab 6, 18 jadi 20. RM jangan lupa. Okey, itu jawapan dia. RM20,250. Okey. Okey, kita tengok soalan yang ketujuh. Hasil kutipan sewaan beberapa rumah inap berjumlah RM15,600 sebulan. Okay, kita gariskan. Dikongsi sama banyak oleh 3 orang rakan. Berapakah keuntungan setiap orang dalam tempoh 6 bulan? Cuba tengok dulu. RM15,600 ni untuk sebulan. Okay, sebulan. Kongsi sama banyak 3 orang rakan. Jadi kita kena cari dahulu. Dalam tempoh sebulan, seorang rakan tu dia dapat berapa? Bila dikata dikongsi sama banyak, maksudnya kita boleh bahagi. Okay? So, RM RM15,600 kita bahagi dahulu dengan 3 orang. Ni sifar 3. Okey, sifar 3 kena ingat je lah. Kita ambil 15. 15, 3 darab 5. 15. Tiada baki. So, turun 6. 6 ni yang kedua. So, tak ada baki lagi. So, sifar ni kita turun je lah sifar. Okey, ni pun turun juga. Okey. So, sekarang kita dah tahu dah. Seorang rakan dia akan dapat RM5,200. Jadi, dalam tempoh 1 bulan. So, kalau dalam tempoh 6 bulan, maksudnya kena darab pula lah. Sebulan RM5,200. Jadi, kalau 6 bulan, kena darab 6. So, kita darab RM5,200 darab 6. So, sini sifar. 6 darab 2, 12. 6 darab 5, 30. Tambah 1, 31. RM. Jadi jawapannya adalah RM31,200. Okey. Okey. So, habis dah perbincangan kita. Jadi cikgu harap kamu faham mana soalan-soalan atau jawapan yang kamu salah jawab. Sila buat pembetulan. Okey. Okey, so sampai di sini sahaja. Terima kasih bagi yang mengikuti pembelajaran ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.